kalau malam ni kiamat, macam mana? Betul ke bulan ni kiamat ke bulan depan kiamat? Abang kakak tahu tak? Tuan-puan tahu apa yang saya selalu fikir bila cerita pasal hari kiamat? Yang saya selalu fikir, kalau malam ni kiamat, ada 7 bilion manusia yang hidup hari ni, ada 5 bilion manusia tak kenal Tuhan, ada 2 bilion orang Islam. Musibah yang paling teruk, paling dahsyat dalam dunia ini bila lapar, sakit tu teruk, hilang orang kita sayang teruk, tak dapat apa yang kita inginkan tu sedih. Tapi tahu tak apa yang lebih teruk, lebih dahsyat daripada semua, termasuk mati dan hari kiamat? Tahu apa dia? Melalui hidup tapi tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Dan akhirnya mati tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Saya sayang atuk nenek saya tengok mereka, saya sayang mereka, mereka orang baik-baik. Tapi walaupun bila mereka perlu air, kita bagi dia air. Dia sakit, kita urut kaki dia. Bila dia letih, kita bantu mereka. Orang-orang kita sayang dalam hidup kita. Banyak ahli keluarga saya yang saya sayang, tuan-puan pun sama. Tapi bayangkan orang kita sayang, kita khidmat, akhirnya kita hantar dia pergi tanah perkuburan. Tapi dia meninggal sebagai orang bukan Islam. Apa maknanya? Kita dan dia mungkin tak akan berjumpa lagi sampai bila-bila. Dunia ni susah, datang mati habis. Tapi kalau mati tak ada agama, mana nak pergi? Mati tanpa Islam, mana nak pergi? Pernah tak abang kakak menangis tengok mati tanpa Islam? Saya berterima kasih pada orang Melayu Islam kat Malaysia terutamanya. Sebab doa tok nenek, mak ayah, tuan puan semua ni, saya terima kasih. Saya tak tahu nak ungkap bagaimana. Saya terhutang budi pada orang Melayu Islam Malaysia. Disebabkan mak ayah tuan puan, disebabkan mak ayah tuan puan, atuk nenek tuan puan dulu baik-baik, tempias hidayah itu datang kepada sebahagian ahli keluarga saya. Tapi tuan puan sekarang, ramai lagi orang kat luar sana tak kenal Tuhan. Siapa yang nak doakan dia, dakwah dia, tu selalu tanda tangan doa, ya Allah beri hidayah pada mereka semua. Mereka tak faham, tak tahu, maafkan mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, maafkan mereka. Mereka semua baik-baik. Saya tak tahu macam mana nak dakwah, cakap, maafkan saya. Saya ada beradik 12 orang, 6 lagi belum Islam, 6 dah Islam. Suatu abang kakak, saya pohon doa abang kakak sekalian. Ustaz, saya tak baik. Tak, saya sebut tadi, bukan sebab kita baik, tapi abang kakak sedang sembah Tuhan yang sebenarnya. Tiada Tuhan melainkan dia. Ini bukan cakap-cakap, dia betul-betul. Semua dunia akhirat dia yang punya. Dia menyaksikan kita sekarang. Dia berdoa pada dia. Setiap kali nampak muka Islam, tanda tangan cakap, ya Allah beri hidayah pada dia. Maafkan saya sebab saya tak sempat nak dakwah dia. Maafkan saya. Ya Allah, maafkan saya. Tengok orang muka Islam, tengok orang yang jauh pada agama, tanda tangan doa. Ya Allah, saya selalu ajar anak-anak, cuba tuan-puan ikut saya, kata, ya Allah pilih saya, guna saya, terima saya menjadi asbab hidayah. Jadikan orang yang melihat saya mendapat Islam. Orang yang mendengar percakapan saya, beri mereka Islam. Orang yang berjalan di sisi saya, beri mereka Islam. Mana-mana saya pergi, bus stand, stesen bas, stesen kereta api, lapangan terbang, mana saya pergilah hidup saya, tolonglah beri hidayah pada dia. Abang kakak tahu apa yang paling nikmat dalam hidup saya hari ini? Bila saya paling seronok dalam kerja apa saya buat, bila saya dapat ajar orang syahadah. Dalam setahun ni segala puji bagi Allah. Allah hadiah dekat 40 orang masuk Islam. Orang tak berhenti nak masuk Islam, jumpa mereka masuk Islam. Bukan kita sungguh sangat. Itu yang buat saya rasa sedih, sebab orang baik-baik, tapi kita yang tak nak sampaikan Islam pada mereka. Itu abang kakak, doakan orang kat luar sana, doakan mereka, kesian mereka. Abang kakak tak kesian ke kat mereka semua? Kita tak pernah menangis untuk mereka. Tanda tangan doa. Nabi dan sahabat selalu menangis tengok orang tak dapat hidayah. Sayyidina Umar Khattab tengah menguruskan negara, tiba-tiba ada orang lalu, orang Syria, bukan Islam. Sayyidina Umar nangis. Kata orang tadi, kenapa menangis? Masa saya jadi khalifah, ada lagi manusia yang belum kenal Tuhan dia ialah Allah. Tutu doakan semua manusia, semoga Allah sebelum kita mati, kita dapat lihat kampung demi kampung dapat mengenal Tuhan yang sebenarnya. Negeri demi negeri, negara demi negara dalam dunia akan dapat kenal Tuhan yang jaga dan pelihara mereka selama ni. Cuma satu, nama Tuhan dia ialah Allah. Tak ada manusia mereka tak pernah jumpa, sangat sayang mereka. Nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah beri taufik bagi kita untuk berkekuatan untuk berdakwah dan mendoakan orang lain, insya-Allah. Clear. Nah, azan lah kau, dia pun boom, dia program mai pun boom, terperanjat. Confident, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Hei. Siapa ngajar kau azan Allah Ta'ala ni? Dah tukar kau tu, kalau otak kau tu. Tapi lah, sudah imam yang azan. Allahu Akbar. Habis azan. La ilaha illallah. Nak semayang, imam depan, budak-budak poning tu saf kedua, yang polis saf belakang, takut dia lari kan, ada apa belakang. Imam nak Allah, astagfirullah,
Allah. Allah. Dia tak khusyuk imam ni sebab sepanjang dia jadi imam, dia tak pernah dengar orang azan Allah Ta'ala. Itu dia kan. Allah, kenapa budak tu azan dia? Allah. Tuk. Apa dia? Susah-susah bagi saya lah jadi imam dah berat. Kau ni boleh, insya-Allah. Nampak paning tadi azan pun Allah Ta'ala tu. Si azan memang Allah Ta'ala tu, tapi kalau jadi imam, line clear. Budak tu pun pergi ke depan. Dia pun mana? Lurus dapatkan saf. Boleh tahan lah budak kan. Dia pun Allahu Akbar. Kan senang sekali dia bersama. Gila betul budak tu. Morning. Adalah seorang Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Seorang budak tu. Budak ni dia dekat tepi sikit. Kamu ni nampak macam boleh jadi imam. Saya cuba. Tak penting. Dia pergi ke depan, dia pusing belakang, lurus dah dapat kamsah. Kerana kita bimbang jarak dan ruang antara kita nanti, syaitan dan iblis datang mengganggu. Imam pun tak nak support macam tu. Dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendayu-dayu. Imam dengan tosam tu hati imam. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia baca surah Al-Baqarah daripada mula sampai habis. Sembahyang Isyak daripada pukul 8.30 sampai 10.30. Imam ya, tapi tak terasa sebab bacaan itu mendayu. Tak terasa. Berjual-jual yang mata imam. Allah, 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 bacaan benar. Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir taubat pula. Ilah, marau-rau imam kat belakang. Lepas tu doa, ya Allah, keampunilah dosa kami, ya Allah, semuanya kami banyak dosa, ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Imam pun ambil sobat lap air mata. Nak sadap batu bacaan anak ni. Tok, itu bau sikit tu tok. Bahaya tu. Napa nak? Kalau nak sadap lagi, tunggu saya ambil wuduk dulu. 2 jam semayang kau tambah semayang. Tak ada. Dah. Cukup. Makna hidup kita ni, kita selalu kalau nak sesuatu, kita kalau nak, kita nak. Kalau kita tak dapat, kita marah. Kadang-kadang kita tanya, kenapa orang buat macam ni pada saya? Kenapa orang macam ni, kenapa macam ni, kenapa tak orang lain? Tapi sebenarnya ada orang diuji dalam kehidupan dapat jodoh lambat. Ada orang diuji dalam kehidupan dapat anak lambat. Selalu manusia kata Tuhan marah saya, Tuhan tak sayang saya. Saya nak beritahu tuan-puan, bagi semua musibah dalam dunia ini cuma ada satu jawapan. Tak ada 2, tak ada 3, cuma satu. Apa jawapan dia? Semua yang terjadi ni kerana Allah sayang kita. Tuan-puan tengok orang bersedih, susah, rasa kehilangan sesuatu, beritahu kat dia, semua ni tak ada banyak jawapan, cuma satu. Jawapan dia Allah sayang kita. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ajar kita, kalau kita susah, kita sedih, Allah sendiri dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Nabi SAW ajar manusia ini bersangka baik. Kalau tuan-puan nak banding susah kita dengan Nabi, apalah sangat. Kalau tuan-puan nak banding tangisan kita dengan tangisan Nabi, apalah sangat apa yang kita lalui dalam hidup ni. Nabi SAW pernah sekali buat dakwah, masuk satu kemah, tercampak keluar.
Masuk kemah kedua, maaf lebih kurang bahasa yang tercampak keluar, maaf. Akhir satu kemah terima Nabi. Nabi SAW sangat gembira. Bukan sebab Nabi nak orang terima Nabi. Nabi nak orang ni bahagia, masuk syurga, selamat, dapat menjadi manusia yang bermulia. Apa jadi? Nabi baru tak seronok, datang ketua kaum halau Nabi SAW. Nabi naik unta, orang cucuk unta Nabi, Nabi jatuh, maaf. Orang tabur pasir pada Nabi SAW. Ada orang tarik baju Nabi SAW sampai koyak. Kalau saya tak apalah, saya cuma ebit kan, saya tak bukan siapa-siapa. Ini Rasulullah SAW. Bila Nabi balik tu yang hayang, tak ada orang tolong Nabi, datang satu wanita yang sangat cantik, lawa, baik, sempurna. Itu anak sulung Nabi, nama Zainab. Dia kata, wahai ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Siapa yang sampai hati buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Wahai anakku, jangan kamu lihat apa yang kamu lihat hari ni. Jangan kamu lihat apa kamu lihat hari. Dengar baik-baik. Sesungguhnya Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka, di bandar atau di kampung. Nabi SAW nak semua dalam dunia ni bahagia, masuk syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi tak pernah berdendam dengan siapa-siapa. Nabi menjadikan kesusahan dalam hidup ni satu proses untuk dekat pada Allah. Tentu dalam hidup nak dapat sesuatu kita kena sabar. Sangka baik. Oh, ada baik ni, ada baik. Kemusnahan hidup seseorang bila dia mula sangka buruk pada keliling dia, sangka buruk pada mak ayah sendiri, sangka buruk pada suami, pada isteri, pada anak-anak, pada masyarakat, pada manusia. Dan tahu tak kemuncak kemusnahan hidup seseorang bila? Bila dia mula sangka buruk kepada Tuhan. Saya pernah jumpa orang, saya sebut tak ada 12 tangan 2 kaki. Malam-malam dia doa, dia menangis, dia basuh tandas. Saya tanya, abang, tumpuan tanya soalan tentang hidup dia. Maaf nak tanya, kita tanya tentang hidup orang. Tahu tak dia kata apa? Ustaz tanyalah, Ustaz. Tak apa, dia senyum je. Orang Thailand, Allah ni baik, Allah ni baik. Dia tak ada 2 tangan 2 kaki, tapi dia kata Allah baik. Kita ada 2 tangan 2 kaki, macam-macam nikmat, tapi kita terlupa nak terima kasih pada Allah SWT. Kalau kita tengok tu sebabnya, kalau nak bagi analogi, kita kena bosarkan kita punya daripada mangkuk tu kan, bosarkan jadi piuk. Maksudnya kita kalau tengok daripada mangkuk tu lah kita nampak. Cuba tengok piuk, besar, luas. Ada keuntungan, ada kelebihan. Siap satu benda, ada benda baik. Naik kereta, bam, meletup tayar, cilaka betul dah mula dia keluar ayat-ayat tak elok. Ni apa hal lah, hai, ni pasal lah, la ilallah suwi betul lah hari ni. Mula ayat macam tu keluar. Aduh, hai, kau lah ni banyak nak cakap, dah bini kono. Apalah save lah, ada kan, dah bini pun kono. Keluar, apa salah, bam, lah apa hal bang, tak tahulah, jap abang tengok. Sabar dulu, tengok. Kau sana mocun, bukan tayar. Budak-budak kan, budak kampung dia dilempar, pam, tu apa, mau latup lah tayar den. Tak, tengoklah tak ada apa-apa. Pam sekali lagi, abang ni rasuk tayar ni dah mula bunyi tap tu yo tinjau tayar bocor pula Macam ni bang? Tak apa. Cuba kita tengok bengkel yang terdekat. Wah, tengok pakan yang terdekat dalam 30 km lagi, tak jauh. Rumah tak jauh, tak apalah, mesnya kunci pintu, mari kita jalan. Dapat dia jalan pegang tangan dengan bini pertama kali setelah 20 tahun. Ada kebaikan tu beria dia seiring dan sejalan kan. Jalan. Yang bini pun mula dah lama kita tak pegang tangan macam ni bang kan. Ada lebih time tu. Dalam perjalanan lah hai, dah lama dah makan. Terjumpa dah cendol. Berhenti makan kat cendol pula. Lupa dia masalah kereta jap. Tak apa, kita hirup cendol dulu. Cendol bakar. Saya marin diakar kat orang ni. Saya nampak iklan ni menyala-nyala api. Ingat cendol ni ada api bawah. Kosan ni nama toke tu bakar. Kosah tu lah. Diakar saya tu kan. Kek kalau Selangor ada, kek Melaka ada kan. Kek Kelembang tak ada kan. Cendol bakar. Menyala-nyala api gambar tu. Wah, agak dibakar lu kok. Kono kan. Codik-codik kono kan. Pesan ni nama tuan yang bakar. Kreatif lah tu. Lepas tu jalan-jalan lah, dah sampai kedai. Jadi macam ni bang, jauh tempat kereta tu ni. Tak apa, kau tunggu sini. Demi kasih sayang abang, kau tunggu sini. Naik dengan Cino tu. Pam, tayar motor Cino tu pula bocor. Contoh kan. Ujian betul. Apa hal ni, tak apa. Dah pegang tangan nak dengan Cino tu dah. Sampailah, tak apalah.
Kan? Sampai kat kereta tu dah okey, faham selesai. Bawa Cina tu. Bawa Cina tu pun naik. Wah, baiklah you naik sampai kat motor tu. Bawalah dia pun pegang motor tu, pegang di belakang kereta tu sampai kat kedai. Jumpa bini yang balik. Tak salah. Bondo boleh selesai, tapi kadang-kadang perasan tak, kadang kita marah macam bondo tu tak boleh selesai. Tak berbaloi dengan anak-anak kono. Bupam, apa tak berguna, kau tahu tak aku tengah poning ni. Semua orang babit Ingat balik kisah Nabi tadi saya cakap, kita mengeluh, kita marah kat siapa? Allah Ta'ala tulis dah tu. Dia bukannya benda, saya cakap tadi kan, benda buruk pun Allah Ta'ala bagi, benda baik pun Allah Ta'ala bagi.